Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Ustazah Suryani, dalam Pendidikan Islam tahun 1. Kali ini Ustazah akan sambung lagi bab yang sebelum ini, iaitu bersih diri, hiasi peribadi, bahagian 2. Objektif pembelajaran pada kali ini ialah menghuraikan kepentingan mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri dan mengetahui apakah akibatnya jika kita tidak mengamalkan adab menjaga kebersihan diri. Baiklah adik-adik, ingat lagi tak dengan pelajaran yang kita belajar sebelum ni? Masih lagi bahagian bersih diri, hiasi peribadi. Apa kata? Jom kita refresh sama-sama. Okay. Sebelum ni, kita dah belajar tentang pengertian menjaga kebersihan diri. Ingat tak? Apakah itu pengertiannya? Okey, baiklah, saya terangkan sedikit. Okey, menjaga kebersihan diri itu bermaksud kita menjaga tubuh badan kita dan pakaian daripada najis dan kekotoran. Okey. Selain itu, apa yang kita belajar lagi? Yang kedua, dalil nakli. Kenapa Allah sangat suka dengan orang yang menjaga kebersihan diri? Apakah dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutahhirina. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan diri, daripada surah At-Taubah. Okay. Yang ketiga kita dah belajar ialah adab-adab menjaga kebersihan diri. Okay, baiklah adik-adik semua, kita akan masuk kepada pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, kepentingan mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri. Apakah kepentingan yang pertama? Baiklah, kepentingan yang pertama ialah menjaga ataupun mengikut amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa dikatakan kita mengikut sunnah Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan kebersihan diri. Apabila nak solat, baginda tidak pernah pun memakai pakaian yang kotor. Mesti pakai pakaian yang bersih kerana kita hendak menghadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kepentingan yang kedua pula ialah kesihatan saya terjamin, iaitu terhindar dari sebarang jenis penyakit. Ustazah ambil contoh. Okey, kalau kita tak basuh tangan selepas kita bermain ke ataupun menyentuh benda-benda yang kotor ke, okey, maka tangan kita akan ada banyak kuman. Kuman ini dia akan hidup dan membiak, dan pastinya kuman biasanya boleh membawa kepada penyakit lain. Sebab itulah bila kita keluar dari rumah, kita balik semula, mesti kita kena basuh tangan kita supaya kuman tidak akan berada di tubuh badan kita. Okey, kepentingan yang ketiga pula ialah ibadah kita akan diterima Allah. Alhamdulillah. Sebagaimana yang Ustazah cakap sebelum ni, Nabi juga sangat menitik beratkan tentang kebersihan diri. Jadi apabila kita nak solat, pastikan tubuh badan kita dalam keadaan yang bersih. Baju mestilah bersih, tiada kotoran, dan mestilah Allah akan suka dengan segala amal ibadat yang kita lakukan. Baiklah, yang keempat pula ialah kita akan lebih berdisiplin. Apa yang dikatakan lebih berdisiplin? Contohnya, apabila kita bangun pagi, apa yang kita buat? Kita akan mandi, membersihkan diri kita. Apabila kita nak makan, apa yang kita buat? Kita basuh tangan, membersihkan tangan supaya tidak ada kuman. Lepas tu, bila nak solat,
Apa yang kita buat? Kita ambil wuduk, membersihkan anggota badan sebelum kita menghadap Allah. Lepas tu, apa lagi yang kita buat? Kalau macam kita masuk tandas, apa kita buat? Pakai selipar, pakai alas kepala. Itu adalah antara tanda-tanda kita berdisiplin. Yang kelima ialah kita akan berasa lebih yakin. Cuba kamu bayangkan kalau kamu diminta untuk berucap di hadapan kawan-kawan kamu semua, tapi dalam masa yang sama pada hari itu kamu berpakaian baju tidak bergosok, lepas tu comot, kotor, baru lepas main kan. Jadi adakah kamu rasa yakin untuk bercakap di hadapan kawan-kawan kamu? Mesti kurang yakin kan? Lain pula kalau pada masa tu kamu pakai baju yang kemas, bergosok, bersih, mesti kamu ada keyakinan untuk bercakap di hadapan kawan kamu semua. Okey, dan yang terakhir sekali, kepentingan mengamalkan adab menjaga diri ialah solat. Solat kita akan lebih khusyuk. Kan Ustazah cakap Allah sangat suka dengan orang yang menjaga kebersihan. Jadi, bila kita solat dalam keadaan bersih daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, pastinya ibadah kita akan rasa khusyuk. Syaitan pun takut nak ganggu kita sebab kita sangat khusyuk bila menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baiklah, sekarang kita pergi pula kepada akibat. Akibat tidak mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri. Apakah akibat yang pertama? Okey, yang pertama ialah ibadah kita tidak akan diterima Allah. Okey, cuba kamu bayangkan. Okey, bayangkan bila kamu solat tu dalam keadaan baju kamu kotor, ada najis. Lepas tu kamu solat. Jadi bila badan kita ataupun pakaian kita ada najis, maka automatik solat tidak akan diterima Allah. Okey, baiklah. Akibat yang kedua pula ialah badan kita mudah dijangkiti penyakit. Macam mana itu ya? Okey, Ustazah bagi bayangan. Katakan kamu nak makan, kamu tak basuh pun tangan. Jadi apa akan berlaku? Kuman-kuman yang ada pada tangan kamu yang kotor ni akan masuk sekali dengan makanan, terus masuk ke dalam badan kamu. Lepas tu apa yang jadi? Sakit perut. Itulah dah jadi masalah sakit perut. Okey. Akibat yang ketiga pula ialah kawan-kawan menjauhkan diri daripada saya. Kenapa kawan-kawan nak jauhkan diri? Yelah, siapa nak kawan kalau misalnya baju yang kita pakai kotor, badan kita busuk, dari jauh pun orang dah hidu, alah busuknya, dia tak ada siapa pun nak mendekati kita. Jadi sebab itulah saya sarankan kamu mesti pakai baju yang bersih supaya kamu akan dapat ramai kawan. Jaga kebersihan tu. Yang keempat pula, macam tadi, kalau kita jaga kebersihan, kita akan rasa yakin kan? Yang ini pula terbalik. Kalau kita tak jaga kebersihan, diri kita akan rasa tidak yakin nak buat sesuatu. Ialah macam Ustazah bagi tahu tadi, kalau kita dalam keadaan selekeh, comot, kita nak berucap pun, kita akan rasa macam segan-segan, malu-malu kan? Jadi itulah sebabnya kita akan rasa tak yakin nak bercakap di hadapan kawan-kawan. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke bahagian kesimpulan. Apakah kepentingan kalau kita mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan? Okay, yang pertama, mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kesihatan saya terjamin. Ketiga, ibadah akan diterima Allah. Keempat, saya lebih berkeyakinan. Kelima, saya lebih berdisiplin. Dan keenam, solat saya khusyuk. Manakala akibat tidak mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri, yang pertama, ibadah tidak diterima. Yang kedua, saya mudah dijangkiti penyakit.
Yang ketiga, kawan-kawan pun menjauhkan diri. Dan yang terakhir, saya akan berasa rendah diri. Jadi kita dah sampai ke penghujung pembelajaran pada kali ini. Ustazah harap kamu semua faham dengan apa yang telah kita pelajari. Mestilah kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Ingat, kalau kita tak jaga kebersihan diri, maka tanggunglah akibat-akibatnya nanti. Okey? Baiklah, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Okey, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.